Allah, pegang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya muliakan ayahanda Tuan Imam, yang dikasihi Tuan-Tuan Bilal, yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni setelah sekian lama kita dapat bertemu, sebagaimana kepada kata Tuan Imam tadi, kita telah pun terpisah 4 bulan, tak ada kuliah di sini tuan-tuan. Malam ni Allah temukan kita melalui beberapa fasa yang kita anggap sebagai ujian dalam mengharungi kehidupan kita. Kita telah tempuh beberapa fasa untuk kita harungi ujian, kita anggap sebagai ujian dalam kehidupan kita. Semua tu ada hikmah dia, ada rahsia tersembunyi. Contoh kita lagi cermat tuan-tuan, hati-hati. Pakai topeng muka, pergi keluar mana kena tulis nama, basuh tangan, buh sabun pula. Hati-hati, kita takut penyakit berjangkit. Lah ni dia kuih korang tu hak mula-mula dulu, lagi sakat kita. Nak keluar rumah pun kita takut sebab kita hati-hati. Jarak pula 1 meter lah ni. Macam-macam yang dulunya tak pernah pun kita buat macam tu. Tapi lah kita hati-hati sungguh, bimbang penyakit tu dia timpa kat kita. Itulah gambaran kehidupan, perumpamaan kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan. Semua orang kena hati-hati dalam kehidupannya. Termasuk dalam golongan takut kita ni bimbang, termasuk golongan orang yang berdosa. Maksud dia cakap kita kena hati-hati, perbuatan kita hati-hati. Macam kita jaga diri kita daripada COVID-19 ni, macam tu juga kita jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ni boleh dah, alhamdulillah lah. Kita syukur banyak-banyak. Lebih lagi orang yang rajin main masjid tuan-tuan, lagilah dia rindu teringat. Dia tak AJK, dia bukan pegawai masjid. Jadi dia tak boleh main masjid sembahyang berjamaah. Dia rasa dia kata macam mana lah sembahyang aku ni, sah ke tak? Ada orang tanya, ustaz sah tak sembahyang saya ni? Kita kata kenapa? Saya biasa sembahyang di masjid ustaz. Ni masjid tutup pula, tak boleh main pula dulu. Masa PKP dulu ni. Lalu dia kata sah tak sembahyang saya ni ustaz? Sampai tahap macam tu dia rasa diri dia rindu nak main sembahyang berjamaah di masjid. Lah ni walaupun jarak 1 meter macam ni kita boleh main juga, alhamdulillah kita boleh sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni mukadimah sebelum kita pi tajuk kita membicarakan tentang sifat ataupun nama Allah. Malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan nama Allah Asmaul Husna Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Allah terima taubat hamba-hambanya. Jadi banyak kelebihan kita main ke masjid, apatah lagi kita berada di dalam majlis ilmu macam ni tuan-tuan. Jangan tinggal peluang. Kita Allah tarik nikmat, tak boleh main masjid. Baru ni kita berasa tiba-tiba Allah bagi peluang lagi kita boleh main masjid. Kalau kita tak main, rugi. Idza marartum biriyadil jannah, kata Nabi, kalau kamu melalui satu taman-taman syurga, farta'u, duduk singgah di situ. Lalu sahabat tanya Nabi, wa ma riyadil jannah, apa dia taman-taman syurga itu? Qala hilqudz dzikri, kata Nabi,
majlis ilmu ataupun memperingati Allah Subhanahu wa taala. Untung jadi tetamu Allah di dunia ni, kita boleh jadi tetamu Allah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan sedih. Kadang-kadang kita sedih. Kita orang tak jemput kita jadi tetamu satu majlis besar. Tak usah kata besar lah. Kenduri kawan kita, dia lupa panggil kita. Kita kata, hang kena tak kenduri rumah kawan ni sekian ni? Sekali dengan aku mengaji sekolah menengah dulu. Anak dia kenduri. Lah anak tu. Awak dia tak panggil aku, ha? Kita pun sedih jumpa dia di Pekan Pala Batas. Kita tanya dia. Sampai hati hang tak panggil aku kenduri rumah tu. La ilaha illallah. Dia zikir macam tu. Aku lupa sungguh. Aku hang lupa bahasa. Kita jangan sedih kalau tak boleh jadi tetamu manusia di atas muka bumi ni. Tapi kita sedih kalau kita tak boleh jadi tetamu Allah di dunia ni. Tetamu Allah ni macam mana? Masjid lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi pun pesan, "Maghtabarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Kaki yang berdebu mai ke masjid, kesan daripada langkah mai masjid ni. Ibarat dulu kan padang pasir berdebu, lah ni kita tak berdebu dah lah, naik motor. Naik motor pula wai suku pula, laju berderah kami macam muda. Kata Nabi, takkan disentuh api neraka kaki yang dua kaki kita ni yang berdebu kerana mai ke masjid ni. Kesan langkah kaki kita ni. Hadis riwayat Imam Bukhari, tuan-tuan. Setiap langkah kaki kita Allah ampun dosa, hapus dosa, angkat darjat. Hebat orang yang rajin mai ke masjid. Ada satu kisah sebelum kita sentuh bab tajuk kita malam ini. Satu orang lelaki zaman Nabi, dia terkeluar di mulut dia, dia cakap kat depan sahabat dia, "Aku tak suka rumah dekat dengan masjid," dia kata. Lalu kata sahabat Nabi ni, "Awak pelik sangat dia ni. Dia boleh kata berkali-kali, aku tak suka rumah dekat dengan masjid." Bukannya maksud dia bukan tak suka orang yang duduk dekat dengan masjid. Dia sendiri. Dia kata, kalau boleh aku tak mau duduk dekat dengan masjid. Orang tak tanya apa-apa, habaq kat Rasulullah. "Ya Rasulullah, ni kawan kita sekian ni, dia bagi tahu dia tak suka rumah dia dekat dengan masjid." Lalu Nabi panggil, "Sungguh ke hang ni rumah dekat masjid hang tak suka?" "Betul ya Rasulullah, aku tak kenal, aku tak suka rumah dekat dengan masjid." Lalu Nabi kata, "Kenapa?" Nabi tanya. "Sebab semakin jauh aku duduk, maka semakin banyak langkah aku boleh dapat pahala banyak lagi." Hadis tu panjang. Nabi kata di hujung hadis tu, "Ataqallah dzalika kulluh." Nabi kata Allah akan bagi semua apa yang ganjaran yang Allah janjikan tu, Allah bagi semua kat hang. Maksud dia tapak kaki melangkah, setiap tapak mesti hang dapat. Maka kita dengar hadis ni malam ni, jangan pula kita tuan-tuan esok rumah kita dekat dengan masjid ni, kita pergi pusing sampai Batam, payah keladi, mai pula pokok senang sampai ke masjid ni. Hak tu kecoh nama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu Abdullah Ummi Maktum, dia buta mata dia. Dia buta mata dia. Selalu ustaz cerita, mata dia buta. Dia mai ke masjid sebelum tu, anak menakan dia, heret dia, pegang tangan dia mai ke masjid. Tiba-tiba anak menakan dia, anak saudara dia lebih dahulu meninggal pada dia. Abdullah Ummi Maktum ni, dia buta mata dia. Anak menakan dia lebih dahulu meninggal pada dia. Tak ada siapalah nak pegang tangan, tuntun ke heret tangan tu. Lalu dia minta kebenaran kepada Nabi, minta excuse. "Ya Rasulullah, boleh tak aku ni tak mai semayang berjamaah di masjid?" Nabi kata, "Kenapa?" "Sebab aku buta." "Ya," kata Nabi, "aku tahu." Satu lagi penyebab sebab dia, anak menakan yang pimpin tangan yang selalu mai ke masjid ni meninggal dah. Lalu Nabi tanya kepada Abdullah Ummi Maktum yang buta tadi, "Wahai Abdullah, daripada rumah kamu ke masjid, daripada rumah hang ke masjid ni," bahasa kita lah, daripada rumah hang sampai masjid ni, orang azan dengar tak?" Masa tu PA system mana ada tuan-tuan macam kita zaman lah ni.
Macam zaman lah PA system dengar sampai ke merata. Lalu kata Abdullah Umi Maktum, dengar jelas orang azan daripada masjid ni ke rumah dia dengar. Nabi kata tak boleh ya, kena mai. Pasal azan dengar sampai rumah dia ni dengar azan. Abdullah Umi Maktum yang buta mata pun Nabi tak bagi dia sembahyang di rumah, apatah lagi kita celek mata dia, tuan-tuan. Dalam kitab sebut sahabat ikat tali daripada tiang masjid ni sampai rumah Abdullah Umi Maktum. Ikat tali sampai rumah dia untuk dia berpegang pada tali tu, pegang sampai masjid. Sebab dia mata tak nampak, Abdullah Umi Maktum. Dan disebutkan Abdullah Umi Maktum ni yang buta mata tadi ni, dia berpaut daripada tali tu berapa kali, jatuh berdarah. Agak-agak dia patah balik, darah tu lah dia pergi ke masjid. Buta. Kita tuan-tuan nak start motor, tiba-tiba kena exhaust panas, melecup kaki, kira tak pergi masjid dah itu. Perempuan dia tanya, awak tadi pakai baju teluk belanga raya puasa apa tadi ni, elok dah nak pergi masjid, awaknya kena exhaust merah, tak ada apa pun, tak boleh main masjid kita. Mudah-mudahan pesanan ini untuk diri saya yang menyampai dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Jadi pada malam ni tuan-tuan, hari itu kita cerita tentang Ar-Razzaq, Al-Malik, Allah yang memberi rezeki, salah satu daripada 99 nama Allah. Kemudian kita cerita Al-Malik, Allah yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Hari ini kita akan huraikan satu lagi daripada 99 nama Allah tu. Apa dia? Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang ampun dosa kita ni, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia ni kita ni tak ada orang yang tak buat dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tak ada dosa. Nama manusia tu lebay ke, haji 4 kali ke, ustaz ke, ustazah ke, orang biasa ke, orang pangkat besar ke, dia tak boleh lari daripada dosa. Dan apabila diri dia berdosa, dia berkehendak kepada keampunan Allah, dia mesti minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah janji, siapa yang minta ampun kepada aku, nescaya aku akan ampun dosa dia. Dengan syarat roh kita tak sampai lagi di rongkong ni, matahari tak terbit daripada arah barat. Adalah syarat-syarat yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa saja dosa yang kita buat kepada Allah, pasti Allah ampun. Sebanyak buih di lautan sekalipun, selalu kita dengar kalimah tu. Dosa syirik pun kita kata dia ni sembah selain daripada Allah, syirik. Allah tak ampun dosa kalau dia tak dan taubat, selama-lamanya duduk dalam neraka, na'udzubillah. Tapi dosa syirik, orang dulunya murtad, dia kembali kepada Islam, ataupun dulu ikut ajaran sesat apa tak tahu, kerajaan langit bulan bintang, lah ni dia sedap daripada salah silapnya, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia nescaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab sebut, dalam bab keampunan Allah ni, kata Al-Ghafur ni, orang yang betul-betul taubat, Allah ganti dosa dia dengan pahala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, illa man taba wa amila salihah fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Melainkan orang yang bertaubat, orang buat dosa tiba-tiba dia bertaubat, maka Allah ganti kejahatan dia tu dengan kebaikan. Allah sebut dalam Al-Quran, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Cuma ulama tafsir kata dalam bab keampunan Allah ni, yang kata betul ke ustaz, kita buat jahat, tiba-tiba kita teringat nak bertaubat, hak jahat dosa kita tu Allah tukar kepada pahala. Ulama tafsir huraikan, ada yang berpandangan bukan ganti kepada pahala, Allah campakkan seronok buat kebaikan, dan Allah bagi pada diri dia tu benci kepada kejahatan. Hak tu betul-betul orang yang kembali kepada Allah.
Kalau kita nak tahu taubat kita ni diterima, Allah yang kata Maha Pengampun, Allah Al-Ghafur tadi ni, kita kembali pada Allah, kita istighfar, tak janji tak mau buat dah. Tanda Allah terima taubat kita ni apa dia? Kata ulama, masa orang buat jahat kita benci ke, kita seronok, aku tengok je. Yang buat dosa depa. Contoh orang duk tengok apa ni keputusan malam Ahad nombor ekor di kedai kopi mana kat kita, kebetulan tang tu habis mayang isyak. Depa tahu pelit kereta aku tak naik, pelit motor hang tak naik. Kita pun tahu, dulu pun kita pun pernah, mungkin lah, bukan orang pajak song. Kita kata, aku tahu depa pernah, depa tengah tengok keputusan nombor ekor malam Ahad. Ustaz mana tahu keputusan nombor ekor malam Ahad di kampung saya tu, di Perak tu. Kalau malam Ahad ni tuan-tuan nak turun semayang di surau dengan kain pelekat Cak Gajah pi terpa. Dia pelekat tang tiang kedai mana di Pekan tu, pakat tengok baju Teluk Belanga tak buka lagi. Dulu lah, mudah-mudahan dah tak ada dah. Malam Ahad yang saya ingat, malam Ahad. Malam ni saya tak tahu, saya bukan jenis kaki tu. Dulu kita tak tahu daripada tengok apa kat tiang ni, pasal apa tiang. Oh, bila kita pergi tengok keputusan nombor ekor. Tanda Allah terima taubat kita ni, kata ulama, kita benci pada benda tu. Kalau kita tengok nombor siapa ni, pelik motor siapa, aku tak tikam saja tengok lah. Maksudnya Allah tak ada something lagi pada taubat kita tu. Kita depa ni tak malu ke terang-terangan pergi tengok nombor ekor tang ni, kita rasa benci benda tu. Mudah-mudahan Allah terima dah taubat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas pernah sebut bahawasanya Wahsy siapa? Pembunuh Sayyidina Hamzah. Dialah bunuh Sayyidina Hamzah pak nakan Nabi. Dan dia bunuh pula pak nakan Nabi ni tuan-tuan, Hindun yang geram tadi belah dada pi makan hati Sayyidina Hamzah Asadullah. Yang bunuh Wahsy, bunuh pak nakan Nabi. Wahsy ni dia tulis surat kat Nabi. Pasal dia dengar keampunan Allah Al-Ghafur ni, keampunan Allah ni luas. Lalu dia tulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, surat tu sampai ketika Nabi masih berada di Mekah. Sesungguhnya aku ingin masuk Islam. Masa tu Wahsy ni tak Islam lagi, musuh Islam sungguh. Maka dia rasa dia ni diri dia nak terima Islam lah. Lalu dia tulis surat kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku teringin nak masuk Islam, tapi terhalang dengan ayat Quran. Tengok, zaman Nabi walaupun tak Islam lagi, tapi mereka dah boleh baca Quran. Quran dalam bahasa Arab dan faham pula. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dia dengar bacaan tadi tu, dia kata apa? Orang yang nak masuk Islam ni, dia mesti tak menyengutukan Allah. Dia bukan orang syirik, dia sembah berhala. Dia tak lepas aku ni, kata Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Macam mana Allah nak terima aku masuk Islam? Kemudian bunuh orang pula. Aku bunuh pak menakan Nabi, bukan orang biasa-biasa. Gitu. Wala yaznun, dan tidak berzina. Masa dulu tak ada apalah, zaman jahiliah tukar-tukar perempuan lagu tu je. Tiga-tiga tu ada pada aku, kata Wahsy. Macam mana aku nak masuk agama Islam ni? Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah pak menakan Nabi, dia mengadu kepada Nabi SAW. Ni nak cerita Al-Ghafur, pengampunan Allah ni. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah sirah zaman Nabi SAW, kita jumpa siapa bunuh pak menakan Nabi, siapa bunuh Sayyidina Osman Khalifah. Yang bunuh, pembunuh Sayyidina Osman ni ada 3 orang puak Khawarij masa tu bunuh, kan? Katok bunuh sampai terpercik darah. Orang nak terkeluar bahasa, masa terpercik darah ni, mercik darah. Dulu kita baca satu Quran lama, kita buka tengah-tengah dalam surah Kahfi ke surah apa, ada wal yatalattaf, tulisan tu warna merah. Kalau Quran Majid, siapa tok lebay pada apa bagi tahu, yang itulah darah Sayyidina Osman. Saya percaya sampai mengaji, akhirnya jumpa tak percaya dah. Bukan yang tu rupanya.
Wallahu alam pasal apa tulisan tu warna merah, wallahu alam. Mungkin tok guru Quran dulu tahu. Dulu adalah bila orang tanya, adalah tok Lebay Express ni bagi tahulah. Tu darah Sayyidina Osman. Dia baca Quran, orang bunuh dia. Darah dia merecit kena tang surah tu. Tak, dalam kitab sebut bukan ayat tu. Ha gitu. Surah Al-Baqarah ayat 137 yang terpercit darah tu. Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Yang tu ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 137. Merecit darah tu kena tang ayat tu lah. Dalam kitab tafsir menyebut, tuan-tuan, bunuh dia sepak. Ada satu musuh Islam tu nama Ghafiqi Sudam nama dia. Dia sepak Quran tu, bunuh yang 3 orang tadi bunuh, merecit darah Sayyidina Osman tu kena tang ayat 137 surah Al-Baqarah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Menurut pandangan ulama tafsir macam tu. Sayyidina Osman mati dibunuh, tuan-tuan, puak Khawarij. Dan Sayyidina Umar apatah lagi mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah orang Yahudi ni. Sayyidina Umar tengah semayang. Abu Lu'lu'ah ni geram lama dah, tuan. Dia mai bawa pisau kerambit. Oh, pisau kerambit, kita kata pisau tu lah. Dia pi di tengah berdiri, dia berlakon nak semayang masa zaman tu. Sayyidina Umar jadi imam ketika itu semayang subuh. Dia tikam, ada kata 2 kali, ada kata tikam 6 kali. Ketika mana ditikam Sayyidina Umar ni, masa tu dia tak mati di tempat kejadian tu, di masjid tu dak. Katanya lepas tu 2-3 hari meninggal dia. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana ditikam ketika tu, dia suruh semayang sampai habaq tu. Kita kena lagu tu lah, tuan, suruh bawa pergi hospital lah. Kalau kita semayang lepas itu dah, Sayyidina Umar kata semayang. Beberapa orang sahabat uruskan Sayyidina Umar, yang lain pi kepung hak pembunuh tadi ni, antaranya Abu Lu'lu'ah tadi. Akhirnya Abu Lu'lu'ah tadi ni tak boleh pi mana, dia terkepung, dia bunuh diri dia sendiri. Itu cerita, tuan-tuan. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah tadi. Sayyidina Osman dibunuh oleh puak Khawarij yang sepak Quran. Kita kena ingat ayat apa cerita ni. Kemudian Wahsy bunuh paknakan Nabi Sayyidina Hamzah ketika perang itulah Uhud, ketika perang di Madinah tu berlaku, di antara Sayyidina Hamzah mati dibunuh ketika itu. Geram depa ni kepada Sayyidina Hamzah ni tak terkira dah, sebab banyak bunuh kawan-kawan mereka lah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berbalik pada cerita Wahsy tadi, dia kata aku tak boleh masuk Islam. Sedangkan Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Macam mana ni? Ayat jelas cerita ni nak bagi tahu. Ayat surah Al-Furqan ayat 68 dia kata, kalau ada 3 ni, walladzina la yad'una ma'allah, orang yang syirik pada Allah, maksudnya dia sembah selain pada Allah. Yang kedua, orang yang bunuh orang lain, bunuh berbunuhan dan berzina. Kata Wahsy, 3 ada pada aku. Lalu turun ayat selepas itu, illa man taba wa amana wa amala salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bagi tahu kepada Wahsy, Allah turun ayat, orang yang menyesal dia buat amal soleh pula. Dia buat amalan soleh, pasti Allah terima taubat dia. Dia nak masuk Islam ni. Lalu Wahsy yang kata tak masuk Islam, teringin nak masuk Islam ni, dia baca ayat tu. Orang yang taubat, dia beramal soleh, maka mereka Allah akan menggantikan dengan kebaikan. Maka Nabi kirim ayat tu kepada Wahsy tadi tu. Nak masuk Islam tadi, ayat tadi hang rasa tak lepas. Ni satu lagi ayat, Allah kata boleh dia tukar amalan kejahatan dia jadi baik. Lalu Wahsy kata, kalau macam tu kena buat amal soleh. Aku apa pun tak ada lagi, sikit amalan pun tak ada lagi. Tengok orang yang beralasan ni. Tapi Nabi sabar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Turun pula ayat seterusnya, Allah ampunkan dosa, semua dosa kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ni kirim lagi kepada Wahsy yang kata nak masuk Islam, yang bunuh Sayyidina Hamzah ini. Dalam ayat ni ada juga syarat, tak boleh syirik. Aku ni dulu sembah macam-macam. Kemudian turun ayat pula surah Az-Zumar yang ni last. Yang ni tak ada syarat dah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Oi Wahsy, bahasa kita. Ni ayat ni pula turun pula. Wahai hamba-hamba Allah semua, tak kira siapa, tak kira dah masuk Islam ke apa ke, telah membazir, hamba-Ku yang telah membazir, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Allah ampunkan dosa jami'ah, semua. Yang rasa diri dia dulu banyak dosa ni, Allah bagi satu kata-kata motivasi lah, kata ulama tafsir, supaya jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebanyak mana pun dosa hang ni, Allah janji keampunan, kerana nama Allah Al-Ghafur, keampunan, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau baca ayat ni Al-Ghafurun Halim, yang lemah lembut. Yang malam ni kita baca Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Dosa-dosa dulu jangan fikirlah, Allah Maha Pengampun. Jangan tertipu dengan bisikan iblis, kata ulama. Apa dia bisikan iblis, Ustaz? Iblis ni dia sesa bisik, alang-alang hang jadi jahat, jadi jahat teruslah. Alang-alang jadi penyamun teruslah. Itu geng Ibrahim pendek cerita Piramli lah tuan-tuan. Ni bukan dia. Alang-alang kita jadi jahat terus. Yang ni tak ada, Islam tak ajak macam tu. Islam ajak tuan-tuan, orang yang bersihkan diri dia tu adalah orang yang antara orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikirim kepada Nabi, dikirim oleh Nabi kepada Wahsy. Dia rasa yang ni tak ada syarat, dia kata. Jami'ah, semua dosa Allah ampun. Yang ni ada pada aku. Kemudian tuan-tuan, maka pergilah Wahsy tadi kepada Nabi SAW untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu pada kita apa? Hidayah Allah ni bukan senang-senang. Ada dia punya step by step dia. Dia adalah tuan-tuan jalan langkah-langkah dia. Tiba-tiba masuk Islam, tuan-tuan. Dulu ada masjid ni kan panggil, masjid tu, masjid ni panggil orang yang dulu-dulu asal agama lain, tiba-tiba masuk agama Islam. Dia mesti ada step dia. Dia mesti ada penyebab dia, jalan dia, asbab dia, mestilah. Saya beberapa kali forum, tuan-tuan, pernah sekali tu saya forum dengan bekas padri Kristian, pernah sekali. Lalu di Sabah, Ustaz Farhan tu pernah forum dengan saya dulu sekali. Dia cerita macam mana punya susah lah nak masuk Islam, sampai nak kena bunuh, sampai kena buang lah dengan keluarga dulu. Daripada Sabah pergi ke Semenanjung, keluarga tak mau sebab masuk Islam. Dia punya ujian, cubaan dia ni. Tapi yakin sebab Allah Ta'ala ada. Kemudian saya pernah forum dengan satu orang pernah agama Hindu. Kuat agama Hindu, bukan kata pegang-pegang gitu je, kuat. Sampai adik-beradik ni mai cari ni bukan nak nasihat, nak bunuh terus. Akhirnya Allah Ta'ala pelihara dia sampai lah ni hidup lagi. Cerita tengah-tengah orang dengar, tuan-tuan tak? Orang yang ada asal Islam masa kecil pun tak boleh buat pengorbanan macam tu. Maka diceritakan di sini Wahsy tadi ni dia pergi bertemu dengan Nabi dan tak tunggu lama dah masuk Islam. Sebab apa? Al-Ghafur yang kita baca malam ni. Allah Maha Pengampun dosa-dosa yang kita buat. Abdullah bin Sufyan berkata, Muhammad bin Abdul Rahman menulis surat kepadaku, ayahku cerita kepada aku. Saya duduk dekat dengan Nabi di Madinah. Lalu ada satu orang ni, dia kata, saya dengar Nabi bersabda, siapa yang taubat mati kira-kira setengah hari sebelum dia mati tu, dia taubat dulu. Dia pun tak tahu nak mati, dosa banyak, tak tahu nak abang lah. Siapa yang taubat sebelum mati kira-kira setengah hari, maksud dia meninggal dia pukul malam ni tengah hari tadi dia taubat ni, maka Allah ampunkan dosa dia. Lalu saya tanya, benarkah engkau mendengar Rasulullah berkata sedemikian? Jawab dia, sahabat lain berkata, saya mendengar Nabi kata lagi hebat.
Tiba-tiba siapa yang taubat sebelum matinya sekira-kira 1 saat ya, tu dia, maka Allah ampun bagi dia. Bawa kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, istighfar di mulut, dah bawa tengah bawa kereta, tiba-tiba lori tayar 10, tayar berapa, kata 16 ke, mai depan, mati dia. Istighfar dia tadi dikira di sisi Allah. Apa istighfar? Mohon keampunan Allah, Al-Ghafur, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dengar kata seorang sahabat lagi, aku dengar Nabi kata, siapa yang taubat sebelum roh dia tercabut, maka Allah ampun dosa dia. Nah, abang kata sifat Allah, nama Allah yang kita baca malam ni, Al-Ghafur, keampunan Allah ni, Allah Maha Pengampun ni, luas tuan-tuan kepada siapa yang menghendakinya. Gitu tuan. Taubat perkara mudah, kembali kepada Allah ni benda senang, tapi ramai orang tak boleh buat. Tak perlu sumpah macam agama lain kan, kena jumpa dia punya tok wali dia ke, bukan tok wali dah tuan-tuan. Kalau kata agama Kristian, dia jumpa padri dia, boleh mengampunkan dosa. Boleh jumpa tok sami dia kan, tok sami dia minta ampun dosa, minta ampun dosa-dosa, diampunkan dosa dengan syarat hang letak apa duit ke, letak apa ke, letaklah nenah Sarawak di situ ke, nenah Sarawak letak 3 biji ke, diampunkan dosa. Contohlah, kita pun tak tahu. Ada syarat macam tu, kena jumpa padri, kena jumpa tok sami ke. Tapi agama kita yang suci murni ni tak perlu macam tu. Di mana saja, bila-bila masa kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar kata ulama kesedaran kita. Kita rasa diri kita sedar dah, lepas-lepas bulan puasa ni teringat ni aku tak mau dah lah buat-buat benda-benda yang tak senonoh ni. Cukup kesedaran tu dah, Allah ampun dah dosa kita dengan niat tadi. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu, idza aradallahu bi'abdi khairan astamilhu, qila kaifa yastamilhu, qala yuwaffiqu li amal salih qabla mautihi. Diceritakan sekiranya Allah nak kepada kita ni, maksudnya Allah sayang, Allah suka kat kita ni. Tanda Allah suka kepada seorang tu, Allah sayang orang tu, tanda dia apa? Allah sibukkan diri dia dengan amal soleh sebelum dia mati. Allah bagi dia suka, dia tolak malam ni kuliah siapa di Masjid Pajak Song, lama tak mai malam ni contoh. Esok tang mana pula hari Rabu, hari Khamis tang mana pula kita. Maksudnya kita kalut dengan kuliah maghrib tang mana. Abang kita yang rakam ni lagi lah tuan-tuan, kesana kemari kuliah mata boleh dengar. Beruntung orang yang macam tu. Macam tuan-tuan lah betul tak? Esok siapa, lusa siapa, bulan 7 siap jadual dah. Kita ambil jadual tempek di rumah kita. Ustaz yang dah mai pangkah, pergi pangkah pula di muka ustaz pada. Mana ustaz tahu, dia tunjuk kat saya. Dia tahu ustaz mai dah kan? Mai dah. Ni saya tu pangkah dah. Dia pangkah tang gambar di jadual muka saya tu. Gitu. Gitu. Yang tak mai dia buat tanda soal macam tu kat ustaz tu. Jangan buat lagu tu. Bukan Masjid Pajak Song. Tapi ujungnya song-song lah ustaz, tak ada langsung. Gitu tuan-tuan. Dia dapat jadual. Jadual ada nama muka-muka ustaz tu. Jadi bila ustaz tu mai dah, dia pangkah kata 3 hari bulan. Ustaz tu tak mai hari tu, tak ada siapa ganti. Dia buat tanda soal pak tu, kenapa tak mai? Gitu tuan-tuan. Mungkin tu cara dia lah tuan-tuan. Tengok muka saya, dia bubuh pangkah ustaz. Pasal muka penuh dengan jadual tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tanda Allah sayang kepada kita ni, Allah suka, Allah sibukkan kita dengan benda yang baik. Tuan-tuan ada tak pada diri tuan-tuan? Habis sembahyang lohor, teringat nak sembahyang asar pula. Gitu. Habis sembahyang asar, teringat nak sembahyang isyak pula, maghrib pula, isyak pula. Maksudnya kita sibukkan diri kita dengan amal baik. Tanda Allah sayang, suka kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Gitu. Maka tuan-tuan kata Allah berfirman dalam hadis kursi, amboi anak Adam, dia buat dosa lalu minta ampun, aku ampun dosa dia. Kemudian dia ulang balik dosa dia tadi, minta ampun pula, maka aku ampunkan dia. Dia ulang dosa dia, Allah ampun dosa dia, dia minta ampun.
tetapi dia meninggalkan dosanya, tapi ia tidak putus harapan daripada rahmatku. Wahai para malaikatku, kata Allah, aku saksikan, persaksikan kepada kamu bahawa aku telah mengampun baginya. Tu dia, orang yang buat dosa kemudian minta ampun balik, buat balik dosa tadi, tetap Allah ampunkan dosa kita. Dia kembali kepada rahmat Allah luas juga, tuan-tuan. Allah ni rahmat dia luas, Maha Pengampun. Yang kita baca malam ni Al-Ghafur. Allah tutup aib kita, kata ulama. Allah ampun dosa kita. Orang tak tahu tapi Allah tahu, malaikat tahu. Tapi kita pula dedah dosa kita. Dahlah Allah Maha Pengampun daripada dosa-dosa kita, kita habaq pula ke orang. Macam kita cerita tadi lah. Buat maksiat, berjudi, tikan ekor, dia habaq pula di kedai kopi pagi-pagi sembang. Kemarin aku ambil 4473, dia naik 4475. Satu kedai, dengar tuan-tuan, berbangga pula dia dengan dosa gitu. Itu makcik, kita jangan habaq benda-benda hak dulu-dulu kat cucu-cucu kita, tak mau. Dulu, zaman dulu tu bukan pakai tudung, sanggui dia besar penumbuk, tak ada. Cucu kita tahu, tak payah habaq, benda tu tak ada kaitan dengan hidup kita. Maksudnya hak dulu-dulu tu kita dah habis dah, tutup buku. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita jangan jadi orang yang dikelar mujahir. Muhajir tak apa lagi. Muhajir orang yang berhijrah. Mujahir orang yang terang-terangan melakukan dosa, tak malu pula buat dosa. Dia panggil muhajir. Mujahir dia panggil. Muhajir orang yang berhijrah. Dia kalih huruf ha dengan huruf jim saja. Mujahir, terang-terangan melakukan dosa, tak ada rasa malu pula. Penyakit umat akhir zaman, kata Nabi, dia tak ada malu buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang nak husnul khatimah, dia banyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah. Yang kata Allah Maha Pengampun tadi, dia nak bagi kita keampunan. Di antara tanda-tanda dia ni, yang kita sebut dah tadi dah, nak dapat husnul khatimah, mati elok, mati bulan puasa, mati bulan Ramadan, mati malam Jumaat, hari Jumaat, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam bab husnul khatimah ni, ulama kata kalau siapa ada 4 benda ni, dia akan dapat husnul khatimah, mati elok. Kita ingat ada tak pada diri kita? Siapa nak dapat husnul khatimah, dia kena jaga 4 benda ni. Yang pertama, jaga semayang. Tuan-tuan macam ni, jaga semayang ni, menunggu waktu solat ni, kita menjaga semayang. Siapa nak husnul khatimah, dia jaga solat. Solat demi solat dia jaga. Yang kedua, jaga makanan kita yang masuk dalam perut kita ni. Yang benda yang masuk dalam perut kita ni, kita jaga. Dan pastikan benda yang elok, yang halal pula, tuan-tuan. Itu dua, nak mati elok, mati husnul khatimah. Yang ketiga, jangan sakiti hati ibu dan ayah. Jangan sakiti hati mak ayah kita. Kalau yang ada lagi, kalau yang tak ada dah, teruskan berbakti, wakaf RM10, bagi sedekah atas nama mak ayah. Ya Allah, ni RM10 aku sedekah ni atas nama, pahala dia sampai kepada ibu dan ayah. 3, yang keempat, siapa nak mati husnul khatimah, jaga hati orang, jangan bagi sakit hati orang. Jangan bagi orang sakit hati kerana kita. Kalau ada 4 ni, mati husnul khatimah, tunggu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ulang, siapa nak husnul khatimah, yang pertama dia jaga semayang. Semayang dia jaga. Kan semayang awal-awal mula akan dihisap di hari kiamat nanti, semayang lah. Yang kedua, dia jaga makanan yang masuk dalam perut dia. Walaupun biar lapar pun tak apa, tapi dia jaga apa yang masuk dalam perut dia ni. Sebab dia nak mati elok, sebab tak berjawab, dia dikubur di hari kiamat nanti. 2. Yang ketiga, jangan sakiti hati ibu dan ayah. Yang keempat, jangan sakiti hati orang. Jangan menyebabkan orang benci kat kita sebab mulut kita, sebab perbuatan kita. Kalau ada kita, orang suka, itu bagus, tuan-tuan. Dalam majlis apa kita main, kita sonok dia ada itu. Bukan kerana dia pandai cakap, kadang dia diri dia tu orang tengok pun dah, orang jadi sonok pada dia. Bukan dia main orang meluat, oh bagus, bahaya. Kalau kita main satu tempat ataupun satu majlis ke, satu orang meluat kat kita,
kita kena muhasabah diri kita boleh. Apa sebab orang meluat aku? Dengan sebab perkataan aku kot. Jadi mulut aku tak ada insurans ni kot. Tu dia. Maka Al-Ghafur ni, Allah Maha Pengampun ni luah tuan-tuan. Maksudnya siapa yang buat dosa banyak mana pun, kalau dia sempat bertaubat kepada Allah, maka bersih diri dia daripada dosa. Gitu. Siapa yang buat kebaikan terus ditulis bermula daripada niat juga. Gitu. Tapi siapa yang niat nak buat jahat, Allah tak bagi tulis lagi, malaikat tak tulis lagi. Tuan Abang kata Allah Maha Pengampun dosa-dosa tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikut SOP, bunyi kena berhenti. Gitu. Kemarin saya di Masjid Kampung Bangkui Pokok Senang, depa pesan awal-awal dah. Ni berhenti ustaz. Cari gon nak turun. Saya faham. Kita jagalah SOP kita tuan nak. Daripada orang dah bagi kita boleh buat kuliah, maka kita buatlah ikut betul-betul. Gitu. Ada orang merajuk tak main surau, tak main masjid sebab orang suruh balik bawa sejadah sendiri, puhat ni. Dia tak ada takut kepada makhluk. Bukan takut makhluk, berhati-hati benda tu. Macam kita main semayang, ikut pergi tulis pergi situ kan. Kemudian buat apa ke, cek suhu ke, berapa ke, insya-Allah lah. Mudah-mudahan Allah hindari kita daripada penyakit yang berbahaya macam ni. Mudah-mudahan jaga diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, keberkatan dalam hidup kita, dan Allah hindari kita daripada malapetaka, malabahaya yang kita tak inginkan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.